Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam ni kita dapat temu dan insyaallah kita akan bincangkan, saya akan bentangkan dan kemudian kita akan bincangkan tentang tajuk yang bila saya senaraikan dia ada beberapa perkara yang berkaitan tajuk ni yang agak panjang. Di malam ni kita fokus kepada dua benda, iaitu ataupun dua isu, dua topik yang mungkin ada kaitan dengan topik lain. Tajuk utama kita nak cerita ialah tentang perkara berkaitan zikir selepas solat. Jadi maksudnya kita nak review balik lah, tengok balik. Sebab kadang-kadang di antara perkara biasa dalam bentuk ilmu, sama ada ilmu Islam atau ilmu-ilmu lain, dia akan ada beberapa perkara yang kita tak dapat gambaran lengkap daripada awal sampai habis, dan kita lebih banyak bertemu dengan isu-isu yang tertentu dalam bentuk yang gambarannya tidak lengkap ataupun dalam bentuk shortcut. So kadang-kadang benda yang macam ni kita kena ulang balik untuk kita tengok balik, dan juga untuk kita dalam masa yang sama kita boleh mengetengahkan pandangan, kalau nak dipanggil kritikan, insya-Allah kritikan yang membina terhadap sikap kita terhadap beberapa isu lah. Dan kita harap benda-benda yang macam ni dia akan sentiasa dipandang sebagai perbincangan yang bermanfaat dalam setiap masa lah. Kerana kadang-kadang kita pun tahu macam mana para ulama sejak dulu sampai hari ini membincangkan tajuk yang lebih kurang sama, tapi ada yang panjang, ada yang ringkas, ada yang fokus pada beberapa sudut, dan ada yang umum, dan ada juga yang bersifat huraian terhadap perbincangan yang lalu, ataupun berbentuk kritikan kembali terhadap benda yang kita telah ketahui. Jadi dalam bab isu zikir selepas solat ini, tujuan utama saya ketengahkan tajuk ini untuk kita fikirkan bersama ialah sepanjang bacaan dan mendengar dan juga melihat pandangan-pandangan yang pelbagai tentang isu ini, saya peribadi sekadar yang saya mampu, dan juga selepas kita berbincang dengan sahabat-sahabat, kita dapati bahawa ada beberapa isu yang tak dijelaskan ataupun tak jelas, dan setengah-setengahnya bawa kepada sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan. Jadi timbul persoalan, adakah betul benda itu sesat atau bid'ah, ataupun dia hanyalah pandangan, ataupun dia hanyalah masalah yang kecil, ataupun dia boleh dibincangkan sudut yang lain. Jadi saya ambil isu ni kerana ni di antara perkara yang dalam catatan peribadi saya adalah di antara isu yang kita jumpa pelbagai pandangan yang kadang-kadang ilmiah, kadang-kadang tak ilmiah, dan kadang-kadang lebih kepada memaksa orang ikut pandangan peribadi. So sini ada satu benda yang kita kena faham, bahawa setengah-setengah perkara tu dia kita satu benda yang saya boleh kongsi bersama ialah sebelum kita masuk ni, ada setengah orang dia anggap bahawa untuk jadi seorang yang ikut dengan sebenar-benarnya Al-Quran dan Hadis, dia mesti jadi orang yang ambil pandangan yang ketat dalam semua isu, ataupun dalam hampir ke semua bab, semua kaitan dengan agama lah. Jadi dia menganggap kalau contohnya ada pandangan-pandangan, ada beza pandangan, ada yang kata makruh, ada yang kata haram, ada setengah orang dia suka ambil haram. Dia merasakan bahawa yang terbaik ialah ambil yang paling ketat, kan? So adakah sikap ni sesuai untuk semua isu dan keadaan? Sudah pasti tak sesuai lah. Tapi kalau dia ada satu dari kemungkinan, kalau kita ambil benda tu untuk diri kita saja dan tak paksa orang ikut, itu mungkin kita boleh bagi orang kata apa, persetujuan lah, kita mungkin boleh terima lah, boleh kira lah maksudnya. Contoh ada orang pegang
satu benda dia pegang sungguh-sungguh, tapi dia tak paksa orang, dia tak kacau orang, dia tak kutuk orang sebagainya, itu mungkin itu hak peribadi dia. Mungkin dia tahu benda tu, dan kemungkinan besar memang dia tahu lah, sebab tu dia tak sibuk nak paksa orang. Dia pegang satu benda yang paling ketat. Jadi ini satu benda yang kita kena faham, bahawa pertamanya tak mesti ambil pandangan yang paling ketat. Kadang-kadang benda tu macam kita pernah bincang sebelum ni, banyak-banyak isu, ada keadaan, ada ketikanya mengikut dalil tu adalah lebih memudahkan. Ada ketikanya memang kita akui mudah itu tak betul, yang betul dia lebih ketat dan lebih keras. Ada juga keadaan. So kita tak boleh generalize kepada semua isu. Dan yang kedua, hak peribadi kita ialah untuk kita buat apa yang kita rasa yakin itu betul, mengikut kadar kemampuan. Dari sini kita tak boleh paksa orang untuk ikut apa yang kita pegang. Tapi malangnya yang berlaku kadang-kadang, ataupun banyak kadang, kita pegang benda yang keras, yang ketat, sebab kita sangka itulah yang terbaik, dan kita paksa orang, dan kita kutuk orang yang tak buat, ataupun orang yang tak pegang. Dan kita boleh kata macam, sebagai contoh, antara yang pernah saya dengar sendiri ialah, ustaz ni okey, ustaz ni longgar, pendakwah ni ketat, dia ambil yang terbaik, pendakwah ni dia kurang sikit. Jadi adakah ukuran dia macam tu? Ya. Di makna kalau sebagai contoh dalam mazhab 4, di kalangan ulama mazhab 4, ataupun di kalangan tabi'in dan sahabat, kalau ada dua golongan yang ambil benda yang ketat dan satu lagi benda yang longgar sikit, adakah kita nak anggap yang longgar tu kurang? Ya. Itu maksud dia. Jadi dalam bab zikir lepas solat, secara khusus kita nak fokus, semua ulama sepakati bahawa zikir selepas solat dan doa selepas solat ialah digalakkan. Digalakkan. Semua sepakat. Tak adalah yang kata tak boleh dan sebagainya. Melainkan wallahu alam, kalau kita jumpa itu mungkin ada ruang-ruang sudut tertentu dan dia bukan majoriti. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat banyak hadis tentang zikir lepas solat, dan di antaranya ada yang sahih dan di antaranya ada yang tak sahih. Okay, bahkan kita akui ada juga hadis-hadis yang palsu tentang zikir tertentu selepas solat. So ini kena disedari oleh seorang yang nak bagi pandangan dalam isu ni. So dalam keadaan tertentu kita dapati ada hadis yang sahih, yang jelas, kan? Dalam keadaan tertentu ada hadis yang tak sahih. Di sini satu perkara yang sering ulama bincang bersama tajuk ni atau bersama poin ni ialah boleh ke tidak beramal dengan hadis dhaif, dan boleh ke tidak beramal dengan hadis dhaif. Dan itu tajuk tu mungkin kita dah sebut sebelum ni, dan kita akan sebut nanti dalam tajuk lebih khusus. Tapi sebenarnya menolak secara mutlak, secara total tak boleh langsung beramal dengan hadis dhaif, ini sebenarnya tidak menjadi pegangan utama ulama terdahulu. Tak kiralah ulama zaman Bukhari atau sebelum dia. So ini bukan pandangan yang kita kata disepakati atau majoriti, ya. Bahkan secara peribadi saya melihat bahawa ulama-ulama yang ketat, yang kata tak boleh langsung ni, ialah ulama moden, bukan ulama silam. Ulama silam dia ada ruang untuk dia beramal dengan beberapa hadis dhaif dalam beberapa keadaan. Itu maksud dia. Maksudnya dia tak kata boleh beramal semua, dia tak kata semua ditolak, tapi dia ambil mengikut syarat. Ini biasa kita jumpa dalam kaedah ilmu kalangan ulama terdahulu. Maksudnya di sini menunjukkan ketelitian, bukan ambil terus, bukan tolak semua. Macam juga cara Imam Syafi'i sebut tentang penerimaan hadis mursal. Pada asalnya kalau hadis mursal di kalangan ulama silam, ia adalah hadis yang tak sahih. Tapi mursal ini ulama masih macam KAB untuk melihat sokongan, beberapa sokongan yang disebut oleh Imam Syafi'i dan lain lagi, barulah kita boleh ambil mursal tersebut.
Macam juga beramal dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Tak ada satu istilah yang kata semua kita ambil sebagai hujah sama level. Tapi ulama-ulama terdahulu kata ada di kalangan fatwa sahabat dan tabi'in sampai pada kita yang kita ambil, ada yang kita tak ambil berdasarkan keadaan dan situasi dan berdasarkan perbandingan keseluruhan. Sebab kadang-kadang sahabat buat mungkin secara peribadi, bukan melibatkan hukum. Bukan maksud sahabat tak erti tak, sahabat tahu, lebih tahu daripada kita. Tapi nak mengambil mana-mana fatwa sahabat dan tabi'in untuk sama level dalil hukum, ini tak. So ulama bincang dengan amat-amat teliti. Sama juga dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ada dalam setiap kurun dan setiap zaman, diketahui oleh ulama-ulama ini, digunakan sebahagiannya dalam beberapa keadaan tertentu dengan syarat yang tertentu. Itu maksud dia. Dan ditolak bila kena pada ataupun tak cukup syaratnya. So kalaulah ada orang kata, ringkas saya nak bawa ke sini, kalau ada orang kata kalau hadis dhaif tak boleh amal langsung, ini tak tepat. Jadi kalau ada orang ambil satu hadis dhaif untuk amal zikir lepas solat dalam tajuk kita bincang hari ini, kita kena bagi dua kemungkinan. Kemungkinan hadis tu boleh diamalkan, dan kemungkinan kedua mungkin tak boleh. Ataupun ada satu lagi dilihat pada apakah zikir tersebut. Adakah zikir tersebut melibatkan satu zikir baru yang tak ada asal usul, ataupun ada benda tu disebut secara umum, dikhususkan oleh hadis. Jadi maksudnya sekarang ni kita bila kita faham adanya hadis yang sahih dan dhaif berkaitan zikir lepas solat, kita kena hati-hati. Ada orang dia kata, saya tak nak susah payah, saya nak ambil yang sahih je. Okey, itu hak dia. Bila tengok orang beramal dengan hadis dhaif tertentu selepas solat, apa sikap yang kita kena ambil? Jangan kita ambil mutlak tak boleh. Dan kita juga kena selidik juga, adakah orang yang buat tu dalam keadaan dia tinggalkan hadis-hadis yang sahih lain-lain ke. Mungkin kita boleh katakan dia elok buat zikir yang lebih jelas, kan? Dan setengah orang lebih itu lagi, dia bincang zikir yang tak ada langsung dalam hadis, sahih pun tak ada, dhaif pun tak ada, palsu pun tak ada. Boleh tak dia beramal dengan zikir tersebut, kan? So tapi itu bukan persoalan kita malam ni ya. So memang sebagai penuntut ilmu kita utamakan yang sahih. Dan kalau yang dhaif tu ada dan diamalkan, sebagai contoh kita tengok hadis dhaif tu ada dalam kitab-kitab sunan, kan? Terutama Sunan Tirmizi, Abu Daud semua ni. So dia lebih kuat untuk kita faham, dia boleh diamalkan. Sebab tujuan ulama-ulama ni kumpulkan hadis ni untuk diamalkan, kan? Ada riwayat, dan mungkin ada riwayat yang kita tengok dhaif tapi tak terlalu sampai tahap palsu, maka masih lagi ada ruang untuk kita. Tapi saya secara pribadi saya sebut bahawa selagi mana doa dan zikir itu berasal daripada, ataupun doa dan zikir itu berbentuk doa, berbentuk pujian pada Allah, so kita boleh benarkan orang buat, ya, benarkan orang buat. Sebab ada ulama yang dia buat zikir, mungkin zikir tu kita kata tak ada langsung sebiji macam tu dalam mana-mana hadis, tapi boleh tak kita buat itu? Salam. Baik. Kemudian perbincangan di sini satu lagi ialah tentang apakah yang sebenarnya diperbincangkan. Ialah bukan soal asal zikir tersebut, tapi lebih kepada teknikal, kan? Kaifiat, cara, beberapa isu yang timbul. Dan kalau kita nak tahu, kita kena buka balik sebenarnya perbincangan tu daripada awal. Sebab kalau kita ini balik kepada asas yang kita sebut sebelum ni, ialah rujukan kita mesti pelbagai. Apa yang kita nak ambil pasal agama ni, kita tak boleh rujuk satu dua buku daripada seorang dua penulis yang kita mungkin tak kenal sangat. Dan satu lagi, dia kena ambil masa.
untuk tengok betul-betul. Sebab kadang-kadang bila kita lihat contohnya di sini, bila kita ambil soal zikir ni, ada orang kata zikir ni secara berjemaah bid'ah. Ya, tak boleh langsung dalam mana-mana keadaan. Ayat ni ayat yang terlalu umum. Dan ulama yang kritik zikir berjemaah pun, dia tak cakap ayat umum, tapi dia cakap ayat yang ada situasi. Sebab apa? Sebab hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa para sahabat di zaman Nabi berzikir beramai-ramai. Maksud beramai, dia berkumpul setempat dan berzikir. Dan Nabi juga sahkan benda tu. Nabi tengok. Bahkan ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyebut bahawa malaikat melihat majlis-majlis zikir ini dan menyebut bahawa kami, ya Allah, kami mendengar hamba-hamba-Mu ini memuji-Mu, bertasbih kepada-Mu dan sebagainya, dalam keadaan beramai-ramai. Dan kita semua tahu hadis dalam Sahih Muslim juga, betul-betul saya, iaitu tidaklah berhimpun satu kaum. Ada riwayat kata di rumah-rumah Allah, ada riwayat kata umum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, maka ini buat apa? Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu, maka baca ayat Allah, mereka juga mempelajari dia, malaikat akan turun, ya, ketenangan akan turun dan sebagainya, rahmat akan turun. Jadi kita tak boleh lupa bahawa ada hadis-hadis yang sahih yang jelas menunjukkan bahawa zikir ini dibuat secara individu dan berkumpulan. Jadi salah orang yang cakap zikir yang ramai tak boleh langsung. Total tak boleh. Dia kena rincikan lagi apa yang maksud dia, yang ulama kata tak boleh itu apa dia, bagi yang kata tak boleh. So bila kita kena ayat umum ni susah, kan? Doa beramai-ramai, dia lain dengan doa. Ada doa lepas sembahyang ni cakap doa beramai-ramai secara bersama, seorang baca, yang lain aminkan. Ini yang ada ulama petikai contoh. So kita kena berhati-hati dalam buat statement, buat kenyataan soal agama, itu maksud dia. Ataupun kita bagi contoh, ada orang kata majoriti ulama terkemuka mengatakan tak boleh zikir, ataupun tak boleh menguatkan suara ketika zikir, ya. Adakah mereka kata tak boleh, atau mereka kata lebih, mereka prefer perlahankan suara? Ini kena benda macam ni kecil tapi kesan dia besar, kan? Contoh kita kata Imam Syafi'i kata tak boleh zikir kuat-kuat. Ya ke? Imam Syafi'i kata di kitab mana? Oh ni ada kitab Al-Um ni, ayat dia. Okey, baca apa dia kata, ya. Dalam ayat yang disebut tu, Wallahu a'lam lah, tak ada langsung yang menunjukkan dia tak benar, kan? Bahkan yang ada apa? Dia benar, kan? Dengan syarat. Jadi bila dia kata boleh dengan syarat, munasabah kita cakap Imam Syafi'i tak bagi zikir kuat-kuat. Contoh. So kita kena detail. Ya, betul, ada orang yang kata, ada pandangan yang jelas kata bid'ah. Ada. So ambil kenyataan tu dengan teliti. Ini biasa berlaku bila kita guna rujukan kedua dan ketiga. Ini biasa berlaku. Macam juga okey. Ulama ni kata boleh buat, ulama kata tak boleh buat. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Bila kita check balik sumber asal, bukan macam tu sebenarnya. Interpretation orang lain kata, dia interpret, oh ini maksudnya boleh, ini maksudnya tak. So kadang-kadang kita takut terperangkap dengan orang yang kata majoriti ulama melarang, contohnya benda ni, sedangkan ulama kata kami lebih suka begini. Itu maksudnya. Dan kadang-kadang bila kita semangat terlebih, kita silap menggunakan dalil. Contoh dalil apa? Dia kata Nabi zikir guna tangan. Lepas tu dia cakap, tengok Nabi suruh guna tangan, Nabi tak bagi. Jangan cakap macam tu. Ini Nabi dilihat oleh sahabat. Cuba buat ayat lain. Ada orang dia cuba buat ayat lain tapi sampai tujuan sama. Dia kata macam ni, dia kata tengok Nabi zikir guna tangan, Nabi tak pernah guna tasbih. Sahabat ni Nabi lebih tahu, tak boleh. So dibawa tak boleh.
Masalah sekarang ni, ada sahabat buat, ada ulama buat, kan? Maknanya ke mana perginya hujah kita yang ulama dan sahabat ni lebih faham, ataupun sahabat dan generasi awal lebih faham ni? Kat mana pula kita letak seruan kita punya motor kita? Memahami Quran dia mengikut panduan salafus soleh. So kalau salafus soleh buat benda tu, walaupun tak ramai, ada yang buat, kenapa kita sempit dada nak mengaku benda tu? Susah nak sebut. Kita sebut contoh. So, pertama kita pergi kepada zikir dengan suara yang kuat. So sekarang ni, mengikut apa yang saya dapat cari, sejuk lah. Sejuk. Dengar tu benda ni, benda ejah. Saya tak api. Apa yang kita temui, apa yang saya mampu temui ialah disebut oleh kebanyakan ulama juga, ialah majoritinya memilih supaya zikir selepas solat dibaca perlahan. Kita baca perlahan. Okey. Dan kalau kita perincikan lagi, terdapat ulama yang mengatakan dia memilih, ataupun mereka lebih suka, mereka memilih supaya diperlahankan zikir selepas solat. Dan pandangan satu lagi ialah, ada ulama mengatakan boleh menguatkan suara dalam zikir selepas solat, selagi mana tidak mengganggu ataupun tidak terlalu kuat. Okey. So dua benda dibincang. So kita tak boleh datang cakap, oh ni tak boleh, ulama kata tak boleh kuat suara, kita kena perlahan. Kita tengok betul-betul. Dan setengah-setengah perkara kita bukan nak cakap, tapi ni realiti. Kadang-kadang bila rujukan kita terhad. Ataupun saya cakap macam ni lah, kalau ikut pandangan saya yang mungkin salah, mungkin betul, saya tengok sebahagian yang berminat ke arah hadis, ke arah ni semua ni, dia kadang terbagi pada dua idea yang pada saya, ataupun dua sikap yang tak patut dibuat. Sikap pertama, dia bacaan dia terhad, dia tak jumpa, so dia nafikan. Tak ada, yang saya jumpa ni tak ada. So dia cepat menafikan, bukan kerana kajian dia menyeluruh, tapi kerana terhad kajian dia. So ni kita jumpa orang yang nafikan, kemudian bila cakap dengan dia terkejut, beruk. Maksudnya dia beruk, terkejut kan. Maksudnya Allah, begitu ke? Dia ikhlas lah. Saya puji dari keikhlasan dia. Sikap dia yang negatif tadi boleh cover balik lah, dengan sebab dia mengaku saya tak pernah jumpa. Ada orang Allah Akbar, maksud gitu. Tapi sikap yang kedua, ada satu lagi sikap, sebahagian yang dia tahu ada banyak pandangan, tapi dia still pilih yang keras dan tak nak sebut, seolah-olah macam saya tak tahu apa pasal. Adakah sikap dia nak keras lalu ke, ataupun dia tak nak orang ambil ni, dia nak ambil yang terbaik. Kita tak tahu sebab apa. Tapi dia tahu bahawa ada orang yang kata begini dan begini, tapi dia tetap yang ni juga. Saya tak tahu sebab apa. Ini sikap yang rasa tak patut. Sebab kita sekurang-kurangnya, bila kita mengkaji dan kita membentangkan kajian, kita kena cerita apa yang kita jumpa, bukan sembunyikan sebahagian dan ceritakan sebahagian. Itu maksud kan. Dalam bab ni contohnya, bila kita cari, memang ada ulama kata boleh menguatkan suara ketika zikir. Dan maksud menguatkan tu apa? Itu kita kena bincang kadar dia. Tapi nak mengatakan tak boleh langsung, kena zikir perlahan, itu kalau sendiri punya pilihan peribadi buat tak apa. Tapi nak mengatakan beginilah yang disuruh oleh agama ataupun disepakati oleh ulama, tak boleh. Sebab bukan macam tu. Itu bukan fakta yang ditemui oleh ulama dan juga kita yang mencari. Jadi yang mengatakan ni, di antara yang mengatakan digalakkan untuk berzikirkan perlahan ialah ulama terkenal yang disebutkan oleh ulama sebagai jumhur ulama. So majoriti ulama awal, termasuk antara tokoh yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, mengatakan bahawa digalakkan, diperlahankan. Okey. Berdasarkan beberapa dalil. Antaranya ialah pertamanya ada ulama kata
di antara dalilnya ialah ataupun saya sebut sini kata-kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibn Rajab kan, Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia cakap aktsarul ulama, maksudnya majoriti lah, banyak, sebahagian besar ulama bagi dia di zaman dia di kurun ke-8 tu, dan disebut dengan apa, wa annal afdala al-iswaru bizikr, afdal, maksud dia merujuk kepada pandangan ulama tersebut, dan dia mentafsirkan bahawa mereka memilih afdal zikir perlahan. Tengok ayat dia guna tu, sepatut tak menimbulkan apa-apa masalah pada kita ya. Boleh rujuk pada kitab-kitab lain, tapi saya suka ambil Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari, bila mana dia menceritakan khilaf yang berlaku. Kemudian dia sebut di antara dalil mereka yang mengatakan afdal perlahankan, di antaranya Al-Quran, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah, ataupun ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. So dalam Quran disebut bahawa Allah menyuruh ingat kepada dia, doa kepada dia, minta kepada dia dalam keadaan perlahan. Dan yang menarik juga ialah ayat ini, ayat yang suruh sebut suruh perlahan semua ni, Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia menyebut bahawa yang tak boleh itu ialah terlalu kuat, berlebihan dalam menyaringkan suara. So suara yang didengari tak apa, nanti dia akan buat hujah. Tapi sekarang yang menyuruh, dan juga hadis Nabi yang bila sahabat satu masa bermusafir, kemudian mereka zikir kuat-kuat puji Allah, maka Nabi suruh perlahankan. Disebut bahawa ya ba'ala anfusikum, jangan kuatkan, maksud perlahankan. Allah itu tidak peka, Allah mendengar. Jadi digunakan hujah-hujah sebegini untuk menyatakan tak boleh, bukan tak boleh, lebih afdal memperlahankan. Okey. Di sini kita boleh sepakat, tak ada masalah. Dan juga Ibn Rajab sebut ada ulama juga yang silam juga, yang keras ada. Dia cerita panjang lah. So dalam Fathul Bari, dan disebutkan juga bahawa ada ulama yang mengatakan boleh dikuatkan suara. Disebutkan pandangan Imam Syafi'i. Dia kata sini Imam Syafi'i menyebut bahawa boleh dikuatkan untuk mengajar. Imam nak ajar makmum zikir tertentu lepas sembahyang, maka dikuatkan. Baik, apa sebenarnya punca semua benda ni? Kalau kita lihat tadi, di antara tadi disebutkan Quran dan hadis yang menyatakan menyokong pandangan majoriti yang kata diperlahankan. Yang kata kuat ni tak ada hujah ke? Ada hujah yang jelas dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, ada hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Hadis Ibnu Abbas yang menyebut bahawa dia dengar dan dia tahu Rasulullah dan para jemaah ni habis solat, dan berlaku di zaman Nabi, selesai solat meninggikan suara berzikir, disebutkan bertakbir dan sebagainya selepas solat. So ada hadis yang jelas sebut bahawa lepas solat para sahabat tinggikan suara berzikir, didengari benda tu. Ada disebut rafa'us saut, meninggikan suara, maksud bukan baca pelan-pelan, baca kuat. Ada berlaku. Di sini ulama bincang, berlaku setiap masa, berlaku seketika, berlaku macam mana, kuat sangat ke, kuat sikit ke. Tapi cerita mudah ni ialah hujah ini menjadikan sebahagian ulama menyatakan bahawa memang boleh. Dan tengok cara Ibn Rajab sebut, dia kata terdapat pandangan ni ialah pandangan sebahagian salafus soleh. Ada pandangan daripada kalangan salaf. Bahkan dia juga bawakan riwayat yang menyebut bahawa ada sahabat Nabi yang lepas sembahyang dia zikir dan orang lain dengar. Maksudnya kuat lah. Kalau dia zikir perlahan, orang tak dengar. Itu maksud dia. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nida Abdullah bin Umar. Bukan sahabat yang tak dikenali, sahabat yang popular. Mana Ibn Rajab dalam huraian dia bawa, ada yang kata tak boleh langsung, ada yang kata digalakkan perlahan dengan hujah-hujah tertentu, ada yang kata boleh dikuatkan dengan hujah tertentu. Kan? Bermakna setiap orang ada hujah masing-masing maksudnya. Di antara hujah yang mengatakan boleh tadi ialah ada hadis yang menyebut dengan jelas dalam tu, walaupun ada ulama
hurai panjang pun, tapi ceritanya ada hadis yang menyebut benda tu berlaku. Kemudian ada satu lagi hadis dalam Sahih Muslim menyebut Rasulullah ini menyebut zikir tertentu selepas solat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah semua ni, dan disebut lafaz itu yuhillu bihin. Yuhil ni ialah masuk dalam bahasa Arab menguatkan suara. Jelas sebut, Nabi sebut jelas. Dan kalau tak ada benda ni pun kita boleh faham sendiri. Ada ulama sebut bahawa bagaimana sahabat boleh tahu apa Nabi sebut selepas solat kalau tak dikuatkan. So di sini timbul idea ataupun timbul pandangan boleh kuatkan, tapi setakat mana, tujuannya apa, berterusan atau seketika. Tapi semua sepakat ia pernah berlaku. So jadi kita tak boleh datang-datang tutup semua benda ni. Kita kata tak boleh dan tak boleh. Terus tak ada ruang lah nak kata boleh. Kan? Kalau setengah orang dia kata tak boleh, tapi dia dengar hujah kita tak apa juga. Setengah orang kata tak boleh, kita nak cakap dia kata kalau cakap tak boleh so ni orang ni tak boleh berbincang. Dia betul kita pimpin bowling dengan dia je. Tak ada guna cakap banyak dia tak dengar pun. Jadi benda-benda ni, inilah yang saya sebutkan kenapa ulama, sebab tu kita sebagai seorang penuntut ilmu berkaitan dengan ilmu Islam, tambah berkaitan dengan soal hukum ke soal apa benda pun, kalau ulama dari dulu sampai hari ni ada perbincangan yang panjang, terutama ulama terdahulu, dia mesti ada sebab yang menarik untuk kita kaji. Kalau kita ada kekuatan untuk kaji, kesabaran. Tak mungkin mereka tiba-tiba bagi pandangan macam ni kerana mereka tak tahu hadis ni ada, contoh. Jadi satu idea yang saya rasa memang tak boleh apply dalam keseluruhan isu. Maksudnya ulama ni khilaf sebab sekarang ni kita dah jumpa semua, dulu mereka tak jumpa. Tak boleh buat macam ni. Sebab mereka dah jumpa dan terbukti jelas banyak isu mereka dah jumpa, pentafsiran mereka itu lain. Kan? Macam kita bincang hari tu kita bincang pasal hadis tidak ada la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kan? Tak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Jadi kita pun cari pandangan ulama, majoriti kata, hampir semua majoriti kata memang Fatihah ni rukun, kena baca dalam setiap rakaat. Tapi ada pandangan mazhab Hanafi yang kata bukan maksud begitu. So kita pun terus cakap, apa ni? Hadis dah jelas dah. Kan, betul tak? Kita cakap, ini pandangan ni tak betul. Hadis dah clear. Rupanya mereka lihat hadis tu juga. Hadis yang sama. Dia bincang soal la tu maksud apa? La salata tu maksud apa? Dia bincang, adakah la salata tidak ada solat langsung, tidak sah atau tidak sempurna, atau tidak terbaik. So dia ada cerita. Walaupun kita tahu bahawa majoriti ulama mengkritik pandangan tersebut, tak apalah kita pegang pandangan majoriti, tapi kita kena faham kenapa mereka beza pandangan. So ini saya sebut selalu, kalau kita tahu, kalau kita boleh cari, bukan cari pandangan terbaik lah, cari kenapa beza, cukup lah. Kita akan dapat ilmu cukup banyak. Jangan nak sibuk terjih, sabar dulu. Dia kata aku nak tahu mana yang paling tepat, nanti dulu. Kita belajar step by step. Kita belajar, contohnya kita tak tahu mana tepat, tapi kita nak belajar kenapa beza pandangan. So di sini kita nampak jelas bahawa kenapa ulama beza pandangan tak sepakat soal menguatkan suara ketika berzikir lepas solat, ialah kerana adanya hadis yang menyokong ke arah menguatkan suara. Ulama bincang kuat setakat mana. Kalau ikut beberapa ulama, dia kata jangan terlalu kuat. Dan ada ulama dalam huraian mazhab-mazhab tertentu, ulama-ulama mazhab yang mengatakan jangan terlalu kuat sampai mengganggu makmum yang sedang solat. So ini clear, disebut dalam kitab fiqh. Betul kata kita tak baca kitab fiqh pun susah juga. Kita duk perasan macam kitab fiqh ni tak ada manfaat, tak ada ilmu banyak. Sebenarnya kita tak ada ilmu. Kitab tu penuh dengan ilmu, tapi kita tak baca. Bila kita baca, kita nampak ulama-ulama fiqh ni bincang setiap isu ni untuk dipahami setiap situasi. So kita macam alhamdulillah, terima kasihlah sebab buat macam ni, kerana dia menjelaskan kepada kita sebenarnya. Baik. Kemudian antara benda yang menarik yang saya jumpa, saya boleh kongsi bersama, ialah sini saya tak nak terjeh. Sini saya nak beritahu apa yang saya jumpa.
Tarjih sendiri kan, kalau rasa boleh kan. Saya cuma nak beritahu bahawa ada yang satu benda ialah ini dia beza pandangan. Ada sikit je yang kita jumpa yang cakap tak boleh bid'ah semua. Ada riwayat disebut oleh ialah sebahagian ulama yang ada di Kufah contohnya, ada di kalangan tabi'in, ada juga yang kata tak boleh, yang kata ini bid'ah, disebut jelas. Tapi ulama bincang apa maksud dia, dan dilihat majoriti tak menganggap macam tu. Okey. So kita tahu sebab apa. So ada yang menarik juga, iaitu di antaranya adalah kata-kata Imam Syafi'i yang ramai orang guna. Yang seronok tu bila mai nak sokong pandangan kita, ambil pandangan Imam Syafi'i. So ini antara pandangan yang dia suka lah, dia sebahagian sahabat-sahabat kita yang nak keras dengan ni. Jadi bila dia tak ada hujah, dia kata kita nak ambil pandangan Imam Syafi'i ni. Sebab apa? Sebab dia nak lawan balik orang ulama mazhab Syafi'i. Jadi kena nak lawan. Dia tak faham segi maksud tu, nanti lu nak lawan-lawan apa ni. Kita bukan soal nak menang kalah ni, soal ni maklumat. Apa Imam Syafi'i kata? Fa akhtaru lil imam, ni dalam kitab al-um saya. Fa akhtaru lil imam wal ma'mum, aku memilih untuk imam dan makmum ayazkurullaha ba'da al-faragh min as-salah, untuk mereka berzikir mengingati Allah selepas selesai daripada solat, wa yukhfiyani dhalik, dan mereka memperlahankan. Okey. Ini jelas. So kita tak boleh cakap apa ni Imam Syafi'i cakap. Ya, kita setuju. Ini yang terbaik. Ini yang majoriti. Illa an yakuna imaman, kecuali maksudnya boleh dikuatkan ada ketika. Ini orang faqih cakap. Dia tak tutup ruang kalau tak boleh tutup. Sebab apa? Sebab dia tahu ada hadis dan ada riwayat yang menyokong zikir kuat. Ni orang cerdik, orang yang tahu semua benda, dan dia menghuraikan mengikut apa yang dia tahu. So dia tak terlepas pandang pun hadis tu dan juga riwayat lain yang kita sebut contoh dari sahabat dan tabi'in. Dia kata apa? Kecuali, okey, maksudnya asalnya dia kata aku memilih zikir slow, pelan-pelan. Kecuali ayakuna imaman, kalau dia ni imam, yuridu an yata'allama minhu fayajhar hatta ya'lama annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Dia mengajar, dia nak ajar zikir tu kepada makmum yang datang, maka dia kuatkan untuk mereka tahu. Kemudian bila dia dah yakin mereka dah pun mengetahui, maka dia perlahankan balik. Soalan saya mudah, ada tak di mana-mana sebelum atau selepas itu ataupun ayat ni yang menunjukkan Imam Syafi'i kata tak boleh langsung kuatkan suara? Bahkan dia kata boleh, ada sebab. Seolah dia mengatakan apa? Mengikut maslahat dan situasi. Ini yang kita nak sekarang ni. Kita tak nak apa tutup atau buka terus, tak, mengikut situasi. Walaupun contoh yang saya bagi ni mungkin tak kena sangat, tapi saya nak cerita pasal soal situasi. Situasi ni teringat Bang Fiz lah situasi ni. Ni masalah. Kita pergi satu masjid, satu surau. Kemudian kita tahu adat surau tu, tabiat dia, masyarakat dia memang zikir ramai-ramai, suara yang lantang lepas sembahyang. Apa kita nak buat situasi tu? Kita tahu keadaan-keadaan macam ni. Maka kalau kita berdakwah di situ, kita utamakan yang lain yang lebih utama. Yang tu kita faham nak handle macam mana. Kalau orang tanya kita, kalau kita mengajar situ, kalau orang bincang kita, kalau orang tanya kita pasal masjid tu, kita beritahu. Kita kata mungkin kita ada sebab-sebab tertentu situasi yang menyebabkan dia kuatkan sikit. So, cuma kita ajar dia jangan kuat sangat supaya tak mengganggu. So ada had. Dia tak pergi tiba-tiba pergi jadi imam, lepas tu lepas sembahyang bangun pergi sembahyang sunat. Buat tak tahu. Orang ini pernah berlaku, cerita pada saya sendiri oleh sebahagian JK di beberapa surau, di salah sebuah surau yang terus dia tak panggil dah ustaz tu. Saya tak setuju tindakan dia, tapi kita faham kenapa dia buat tindakan macam tu. Manusia ni ada hati, ada perasaan. Kita nak mengajar dia, nak ajak dia ikut kita, kita kena ambil hati dia. Tiba-tiba kita pergi first time ataupun beberapa kali kita pergi, kita pun tak ramah sangat, tak senyum sangat muka. PP tu kita terus lepas main, terus kita nak buat cara kita. Dia pula apa hai,
Jadi isu, jadi kes sampai terus tak dipanggil lagi berkuliah. Saya rasa ni amat rugi. Benda yang tak disepakati, benda yang boleh dibincang lagi, rugi dakwah. Ataupun kita pergi pada masjid yang memang zikir perlahan, so kita hormat tempat tu, kita tahu okey, kita terus bagi galakkan lagi. Ini Imam Syafi'i yang berkata macam ni, apa? Imam lain berkata ni, walaupun ada yang kata boleh kuat sikit, mungkin kuat sikit, tak apa sikit, kuat sikit boleh. Tapi tak nak kuat, tak apa. Jangan gaduh. Nanti kita suruh kuat, dia marah pula. Ni apa benda datang tak panggil kuliah juga. Jadi sama juga kan. So bagi saya, kita kena faham isu tu. Yang kedua, macam mana nak apply isu tu dalam keadaan yang kita temui, kan? Satu. Dan bila kita tengok pandangan Imam Ahmad contohnya, pernah diambil di sini, disebut yang saya jumpa, Imam Ahmad mengatakan, ataupun pandangan dia disebut oleh ulama mazhab Hanbali, pada antara pandangan Imam Ahmad ialah digalakkan imam itu menguatkan. Dia ada pandangan Imam Ahmad yang cakap pada dia digalakkan zikir dengan kuat. Bukan maksud kuat sangat, tapi didengari. So jangan main-main orang yang cakap bid'ah ni Imam Ahmad. Ini bukan orang cakap kan. Ini bukan kita. Ini Imam Ahmad. Tapi dia cakap bihaitsu yasma'ul ma'mum, atau bihaitsu yasma'ul ma'mum wala yazidu 'ala dhalik. Dia kata maksudnya sekadar didengari oleh makmum dan jangan lebih daripada itu. So dia ada hak kan? Dia seorang faqih. Dia tahu apa yang nak difatwakan. Ya. So kalau kita semua ambil pandangan ni, senang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i cakap macam tu, kan? Dan di antara juga pandangan Imam Ahmad disebut juga ialah dia menguatkan beberapa zikir dan memperlahankan doa. So di antara amalan dia, zikir ada dibaca kuat, doa dia perlahan. Jadi memilih pandangan tersebut disebut oleh Ibn Rajab dalam Fathul Bari tadi, kan? Dan para sahabat Nabi juga pernah dah disebut tadi. Ini semua disebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. So sekarang ni kalau kita nak faham benda-benda ni, maknanya ada ulama yang bincang panjang kenapa perlahankan sekadar mana, kenapa kuatkan sekadar mana. Dan di antara ulama yang pilih untuk basicnya kena kuatkan, di antaranya adalah sebahagian salaf yang disebut oleh Ibn Rajab tadi, juga Imam At-Tabari, Ibn Hazm. Ibn Hazm mungkin orang cakap Zahiri sebagainya, tapi kalau kita fikirkan, Zahir itu maksud dia ambil zahir tu, maksud dia ambil nas. Bukan kita nak setuju dia semua pandangannya, tak. Tapi sekurang-kurang aja dia tak akan keluarkan satu pandangan yang tak ada dalam zahir nas. Itu maksud dia. Memang zahir nas ada, iaitu menguatkan suara. So dia pilih Ibn Hazm yang keras ni, dia pilih. So takkan kita nak lebih zahiri daripada zahiri, daripada Imam Ibn Hazm. Itu kan. Maaf cakap lah kalau terasa, tapi takkan macam tu. Kemudian Imam Ahmad dan Ibn Rajab juga pilih macam tu. As-Suyuti, As-Sakhawi, dan mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ramai yang tahu, tapi saya sebutkan juga sebab ini kembali kepada melihat pandangan ulama yang kita ataupun sebahagian kita kagumi juga. Sebahagian orang ni disebut dia salafi, dia syadid, dia keras, dia hadis apa, dia ikut Ibn Taymiyah. Itu biasa. So Ibn Taymiyah pernah bagi pandangan, dia pilih untuk menguatkan suara ketika zikir. So apa nak cakap sekarang? Adakah nak guna ayat skema juga? Ayat yang sama. Oh, Ibn Taymiyah manusia, dia boleh buat silap. Takkan nak, bukan saya nak cabar, tapi saya nak tengok setakat mana hujah tu digunakan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ni semua manusia, kita ambil kita pandangan dia semua. Ambil ulama yang dikagumi oleh sebahagian orang yang keras ni. Dia boleh tak guna ayat tu? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau boleh tu jelas dia nak ikut kebenaran, dia tak ikut orang. Tapi kalau tak boleh, dia ni susah. Dan di antara juga ialah ulama-ulama Arab Saudi sendiri. Jangan ingat ulama Arab Saudi semua. Mungkin yang mendengar rakaman ni ada di antaranya yang tak suka dengar nama ulama Saudi. Tapi saya sebut benda ni sekadar untuk menyatakan bahawa bukan semua datang dari Saudi tu keras. Betul, ada orang lebih Saudi daripada Saudi. Itu ayat kedua. Maksud lebih dahsyat daripada ulama Arab Saudi lagi ni.
Tapi kata, kami ikut ulama Saudi sebab mereka tegas. Okey, tak apalah, itu paragraf sendiri. Saya tak kata. Saya cuma nak cerita pasal isu. Kan, walaupun saya tak setuju dengan ulama Saudi, tapi saya nak tanya soalan. Adakah bila kita jumpa satu isu, ulama Saudi bagi pandangan, kita terima bulat-bulat ke kita kaji? Itu persoalan. So dalam bab ni, di antara ulama yang kita temui menyatakan pada asasnya kena zikir suara kuat ialah Ibn Baz dan Ibn Utsaimin. Orang yang dengar rakaman ni tahu ke? Orang yang dengar saya cakap ni, adakah dia tahu benda ni? Dan kemudian kalau dia tahu benda ni, bagaimana dia nak interaksi dengan pandangan sebegini? Adakah dia kata, ni benda khilaf? Alhamdulillah, kita janganlah bergaduh. Siapa yang bergaduh? pada asal siapa yang timbul isu ni? Kan? Jadi bukan saya nak gunakan nama sebagai dalil sebab tahu dia tak boleh guna nama sebagai dalil. Bukan, nak menceritakan ulama-ulama ni mengeluarkan pandangan. Adakah kita sedar pandangan ni ada perbezaan, ada keadaan, ada macam ni? Dan Syekh Ibn Utsaimin ada tulisan yang jelas, yang keras menentang orang yang cakap bid'ah. Syekh Ibn Utsaimin sendiri bahkan dia menegaskan apa? Menguatkan suara dengan zikir ni adalah sunnah. Bukan dia kata digalakkan, saya suka pula, dia kata sunnah. Disebabkan hadis Ibn Abbas tadi dan juga isu-isu lain. Dan dia kata memanglah kita tak nak mengganggu orang yang sedang solat. Tapi maksudnya, adakah maksud kita kena diam terus? Tak, kita sesuai dengan keadaan. Dan saya rasa lah, insya-Allah lah, saya rasa kalau saya sendiri, saya ingat balik sejak pada kecil sampai sekarang, kalau saya pergi semayang di masjid, semayang sunat atau saya masbuk sebagainya, ada orang berzikir, saya tak pernah terganggu pun. Ini tanya hati kita lah. Kita pernah terganggu ke? Ada orang zikir walaupun kuat, dia zikir yang kita dah tahu setiap hari itulah zikir dia. Kita datang solat lambat ke apa, adakah kita rasa terganggu ni bila kuat sangat? Itu je. Hatta guna mic pun kalau tak kuat, kita tak rasa apa, kita rasa macam ibarat macam kita masuk satu tempat. Ini satu andaian saya lah, maksud bukan satu analogi lah. Kita masuk tempat, semua baca Quran, surah lain-lain, kita terganggu ke? Semua baca Quran, bunyi, kita rasa, kita tak ada rasa, aku semayang terganggu baca Quran. Lain lah kalau dia duduk pegang mic, dia baca seorang-seorang dia, satu masjid dengar, mungkin kita, lepas tu mic tu pula speaker dia pecah semua, apa tu suara dia tak sedap apa, kita pun jadi berkumpul lah sebab-sebab tu, mungkin lah. Tapi kalau sekadar asasnya ada orang zikir, kita sampai lambat. Siapa suara ramai lambat? Kita dah sampai lambat. Lepas tu orang tu zikir, dan dia tahu ada orang sembahyang, dia pun subhanallah, subhanallah. Sudah, kita takkan terganggu sembahyang ni. Saya rasa dah. So beberapa keadaan tertentu memang confirm terganggu. Dan kadang-kadang sunyi sepi tu terganggu juga. Kan? Sunyi sepi. Duk perasan pasal sunyi sangat. Mungkin. So bukan saya nak buat, itu bukan hujah lah, tapi itu satu untuk difikirkan. So saya rasa itu saya dah sebut tentang soal menguatkan suara zikir. Kalau ada tertinggal, insya-Allah kita boleh bincang. Saya pun ada kalut sikit, ada janji sikit lepas ni. Okey. Tapi cerita mudahnya ialah, kalau orang tanya kita, adakah benar ni disepakati? Ada ulama mengatakan dia khilaf yang telah lama berlaku. So kita kena faham, ada masalah fiqh, masalah dalam Islam, dalam memahami Quran ada hadis, ada yang telah lama dibincangkan. So kalau macam ni, lama dah bincang ni, tapi ada khilaf yang baru timbul mungkin. So kita kena bezakan juga. So dalam bab saya khusus pada apa? Boleh atau tidak kita berzikir lepas solat dengan suara yang kuat? Maksud suara yang kuat adalah didengari oleh orang lain. Itu maksud dia. Dan bukan sekadar tahap mengganggu. Maka ulama berbeza pandangan. Ada yang memilih untuk baca perlahan, ada memilih untuk baca kuat. Okey, ada sedikit memilih untuk kata ini tak boleh. Okey. So yang memilih baca perlahan tu, dia tidaklah bermaksud ataupun kita tak jumpa bukti yang kata perlahan ni dia kata tak boleh. Tak semestinya, dia kata afdal. Okey, lebih baik aku memilih dan sebagainya. So kita tak boleh dalam bab yang macam ni kita nak berkerah cakap. Saya pun heran bila dulu saya boleh terima hujah tu, orang kata Imam Syafi'i kata hanya untuk dididik, untuk mendidik, untuk mengajar zikir. Lepas tu tak boleh. Ya ke? Tak boleh. Maksud ayat kita dalam mentafsirkan pandangan Imam Syafi'i.
Kalau ada betul dia kata tak boleh, kita boleh terima ayat dia, dan itu pandangan seorang imam. Tapi apa yang kita jumpa ialah dia kata dia suka benda tu, dia pilih benda tu, dia suka benda tu, itu yang dia rasa terbaik, kan? Tapi kita boleh untuk tujuan ni. So kita kena hati-hati juga. Kita setengah orang kata maksud untuk mendidik, untuk mengajar tu ialah bukan maksud kita buat settle dah, orang dah tahu. Contoh, ya. Mungkin kita perlu ajar sepanjang hayat, perlu kita ingatkan ke, perlu kita ajar, sebab yang datang sembahyang belakang kita bukan orang yang sama ke apa, masjid yang besar sebagainya, macam-macam situasi. Itu maksud situasi, kan? Jadi sekarang ni tak boleh kita nak tutup kata ini bid'ah, ini salah, ini tak boleh semua. Kita kena ikut cara Nabi apa. Itu jelas dalam Sahih Bukhari tu cara Nabi tu. Yang Nabi diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sahabat dan Nabi lepas sembahyang baca zikir dengan suara yang kuat. Ada orang ambil riwayat lain kata Nabi tak bagi begini. Ni Nabi bagi. So ulama bincang macam tu. Dia tak boleh baca satu hadis dan habiskan semua perbincangan dengan hanya satu hadis. Baik. Saya pindah pada bab tasbih pula. Bab tasbih ataupun tangan. So dalam bab zikir ni, kita nak kritik sebahagian pandangan yang keras yang mengatakan tak boleh guna sebarang alat bantuan untuk berzikir selepas solat ke, di luar, kita fokus pada lepas solat lah, ataupun di luar ke, tak boleh langsung. So ini ada pandangan yang kata tak boleh langsung. Dalam masa sama kita dengar ada pandangan yang kata benda tu boleh, ya. So saya nak bagi semua benda untuk difikirkan bersama lah. Saya dah sebut sikit hari tu untuk sahabat-sahabat yang sempat singgah kat Facebook saya. Saya sebut macam mana ada orang dia nak bid'ahkan juga tasbih ni. So itu kita kata hak dia, ya. Tapi biarlah cara membid'ahkan tu ilmiah. Itu maksud saya, kan? Nak haramkan kena tanggungjawab dengan cara yang betul. So sebagai contoh, saya baca satu buku ni, seorang penulis di Malaysia. Dia kata tasbih semua ni bid'ah, haram, bid'ah, dosa, dan dia juga membawa pada riak. So dia dua dosa lah, dosa bid'ah, dosa riak. So saya kata bila saya tengok, saya baca, saya apa, kita tak ada ambil buku tu, hampas buku tu, kita baca, kita tengok agaknya apakah yang dia gunakan sebagai hujah. Kita nak tengok, kan? Antara hujah dia, so ni kita dah masuk perbincangan. Antara hujah yang kata tak boleh ni, okey, ialah terdapat riwayat hadis bahawa Nabi zikir dengan tangan. Tadi je lah kita sebut tadi, dalam sunan dan sebagainya. Dan ada riwayat yang bawa tambahan kata dengan tangan kanan. Tapi tambahan tangan kanan ni ada ulama bincang, menyatakan bahawa ia ada keraguan kesahihan dia. Tak sekuat hadis yang asal. Maksudnya hadis yang asal apa? Nabi tasbih atau berzikir dengan tangannya. Tambahan tangan kanan tu tak apalah, kita beritahu ada ulama khilaf lah. Ada kata sahih, ada kata dhaif. Katalah kita terima hadis ni semua sekali. So sekarang persoalan sekarang ni ialah ia menceritakan Nabi buat apa. Jadi sayangnya penulis ni bawa main hadis ni, dia kata inilah yang Nabi suruh, inilah cara Nabi. Umat Islam adalah mengikut cara Nabi. Kita tak boleh ikut cara lain. Kita dia mula masuk. Pada saya satu benda yang kita panggil apa? Berlebihan. Hadis tu ada, semua orang akui Nabi zikir dengan guna tangan. Semua setuju. Adakah maksudnya satu suruhan, tak kira wajib ke sunat, dan adakah maksudnya larangan pula dalam masa yang sama tak boleh guna alat? Itu kita kena bincang bagi habis. Senang. Itu kalau kita buat semua hadis Nabi buat, kita potong. Nabi buat begini, maka tu datang dari mana? Adakah datang dari ulama yang kita yakini, atau datang daripada pandangan kita, atau daripada ulama moden? Dan memang saya suka ulang banyak kali, ulama silam dengan ulama moden ni kita kena beza dalam menjadikan kajian kita ilmiah. Cukup lah. Bukan untuk beza untuk apa? Untuk ilmiah. So kita kena tahu apa benda yang disebut oleh siapa. Itu maksud. So, cubalah dia cari siapa sebut ni, okey, di mana, siapa sebut di mana, dan kita bahaya dia ulama dulu, ulama kemudian, zaman bila
Kena ada benda ni sebab dia mempengaruhi gambaran kita terhadap isu ni. So dalam bab ni kemudian dia bawa hadis-hadis dhaif tentang tasbih dan palsu contohnya. Jadi kita terima bahawa tak ada hadis yang sahih tentang Nabi guna tasbih. So kita terima dengan jelas. Tapi adakah bermaksud orang yang pakai tasbih tu dia guna hadis tu? Ini isu lain pula. Saya tiba-tiba tak tahu pun hadis mana. Saya pun nak zikir, saya ambil alat zikir, alat nombor. Kan, alat tek-tek-tek-tek tu. Ataupun alat digital sekarang, ada digital lah, digital zikir. Zikir digital. Tek-tek-tek-tek. Saya tak tahu hadis dhaif ke palsu mana. Boleh ke orang datang tu, hang guna hadis dhaif hadis palsu, hang tak boleh. Itu maksud dia. Nampak macam kebetulan sama, tak boleh buat andaian. Macam tadilah soal baca Fatihah selepas ataupun soal baca Fatihah selepas sembahyang. Bila habis sembahyang Al-Fatihah, guna hadis palsu. Sebab ada hadis palsu. Imam tu pun tak tahu ada hadis palsu ke, ada sahih ke. Yang dia tahu dia nak habis cepat sebab kalau dia zikir lama-lama lambat habis. So dia nak potong bagi doa terus. Dia muqaddimahkan dengan Fatihah lah. Kan? Kalau dia zikir awal panjang lama, dia kata aku nak beli rumah lepas nasi. Jadi dia pun Al-Fatihah. Tu minta doa. Jadi makmum suka doa lepas ni. Kan? Itu dia tak tahu tu hadis palsu ke apa ke, dia pun tak tahu. Dia buat apa yang dia buat sama ni. Itu maksud dia. Kemudian apa tasbih tadi? Okey, dia bawa hadis sahih cakap Nabi tasbih dengan tangan. Settle. Kita yakin fakta. Ya, Nabi memang tak, dia bawa hadis palsu. Nabi guna tasbih. Ya, betul. So kita dah dapat satu maklumat yang jelas. Nabi di zaman dia guna tangan untuk zikir. Okey. Jadi adakah tasbih tak boleh guna? Menggunakan fakta tadi. Itu maksud. Ada orang lepas tu dia bawa pula tasbih ni berasal daripada agama lain. Lepas tu yang ada benda yang dibuat oleh amalan agama yang dulu, yang syariat umat terdahulu yang disahkan oleh Islam, yang diteruskan. Perkahwinan cara sekarang ni ada zaman jahiliah, mengakad nikah semua dan disahkan. Termasuk juga perhiasan untuk budak-budak perempuan ataupun untuk wanita. So subang semua disahkan, diperakui. So, bukan maksud kalau ada sejarah secara tak kita sedari sama macam orang barat, kita terus guna hadis apa yang menyerupai. Bukan, tak boleh. Kan? Itu tak disepakati pun. Dan kalau sama sebiji pun, apa masalah? Kita bukan guna hujah tu. Kita anggap sebagai tu alat untuk digunakan. Itu maksud dia. Sebab tu ulama yang kata tasbih tak bid'ah ni, dia kata tasbih bukan diniatkan sebagai ibadat khusus. Dia diniatkan sebagai pembantu teknik. Termasuk jugalah apa ada kipas angin ke, mikrofon ke, apa lagi ke dalam masjid. Maksudnya lampu dan sebagainya. Dulu kan ada lampu menyala, sekarang lampu canggih semua, kan? Jadi sekarang ni dia telah pergi satu peringkat, dia kata tak boleh guna. Okey, tak apalah, dia kata okeylah. Kita nak tengok ada tak ulama yang guna tasbih. Guna tasbih dengan pelbagai bentuk lah, maksudnya alat untuk mengira zikir. Okey, pertama kita tengok terdapat banyak riwayat para sahabat dan para tabi'in semua yang berzikir dengan jumlah yang banyak. So ada ulama kata, tidakkah kita terfikir ulama sahabat tabi'in semua ni duk guna zikir sampai tahap ribu, puluh ribu ni. Macam mana dia nak ingat? Macam mana nak zikir? Dia mesti guna sesuatu. Ya. Ini saya tak bincang soal hadis yang kata ada sebab ada ulama kata dhaif. Kan, maksudnya hadis yang kata di zaman Nabi ada sahabat guna batu ke guna untuk zikir semua ni, ada ulama bincang sahih dhaif. Kita nak cerita sekarang ni soal ulama selepas tu, amalan maksudnya. Okey. Ada ditemui di antara kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir sebut, dan kitab-kitab lain juga, bagaimana Abu Hurairah guna tali ataupun benang yang disimpulkan untuk berzikir. Kemudian saya sendiri jumpa dalam kitab Syiar A'lamil Nubala, yang antara buku yang terbaik dalam bidang ulama, bahawa di antara ulama-ulama hadis seperti Yahya Al-Qattan dan sebagainya di hujung kurun kedua Hijrah, ada yang guna tasbih tapi dia buat dalam baju dia. Dia tak tasbih kat luar. Tasbih tu ada dalam
jubah dia tasbih kat dalam. Orang tak tahu dia tasbih. Itu dia keluarkan, ada. Orang nampak dia ada. Allah Alam mungkin untuk mengelakkan riak sebagainya, tapi dia guna benda tu. Di kalangan tabi'in ada yang guna. Ada yang tak guna, ada yang guna, itu maksudnya. So sekarang ni, sepanjang zaman, sampailah kepada ulama-ulama pun tak sepakat kata boleh, kata tak boleh langsung, tak ada. Okay. Tak ada ulama yang mengharamkan tasbih seperti mana yang kita dengar sekarang ni. Sebagian ulama di Arab Saudi ke, di mana ke, ulama Salafi yang kata haram, bid'ah, langsung tak boleh. Sejarah menunjukkan benda ni tak begitu. Ini penting, dulu dengan sekarang tu kena tengok juga. Kan? Bukan mesti yang dulu tu semuanya tepat macam kita sekarang tak, tapi sekurang-kurangnya kita dapat isyarat. Ini contoh dia. Ya. Kemudian di antara ulama yang keras ni, ulama yang keras sekalipun kata boleh guna tasbih. Ibn Taymiyah kata boleh. Saya ambil nama dia bukan berdasarkan tak ada ulama lain, tapi dia antara yang dikenali, ambil pandangan yang dia betul-betul rasa tepat, keras dan sebagainya, mungkin. Tapi dia kata boleh. Boleh. Dan sekali lagi, bila kita dengar ulama Arab Saudi, ramai yang kata boleh. Lepas tu saya nak tanya orang yang kata haram, bid'ah semua ni, dia tahu ke benda ni? Kalau dia tahu, kenapa dia tak boleh nak padankan, fikirkan, bincangkan, ataupun sekurang-kurangnya sebutkan? Dia tak sebut langsung kadang-kadang. Sebut kata tak boleh. Kita ni bila kita menulis buku kadang-kadang, memang kita tulis ringkas, tak sempat kita ni, tapi kurang-kurangnya buatlah ayat yang menunjukkan kepada pembaca benda ni ada dibincangkan. Bukan menunjukkan pembaca tak ada, settle, selesai. Antara orang yang haramkan, itu dia pasal benda ni, dia kebanyakannya bawa apa? Syekh Albani, Syekh Bakar, Abu Zaid. Yang jelas kata bid'ah tak boleh. Dua-dua ulama yang dipanggil aliran Salafi. Lepas tu macam mana dengan Ibn Baz yang kata boleh? Itu mufti dulu, mufti sekarang ahli syekh dalam TV. Soal jawab bersama mufti dalam TV, semua orang tengok dalam YouTube. Mungkin orang tak tengok YouTube ke, tak tahu. Dia sebut boleh. Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Ia tidak bid'ah. Jelas nafi ya. Tak bid'ah. Soal kau nak kata afdal tak afdal, cerita lain. Cerita bid'ah itu confirm tak bid'ah. Bagi orang yang keras, orang yang fikirkan benda ni. Sebab apa dia kata? Diamalkan zaman berzaman, diterima pakai. Bukan soal tiba-tiba muncul, mungkinlah kita boleh terima, tiba-tiba ada. Ya. Dan Syekh Al-Qarni pernah sebut dalam kuliah dia, satu kuliah dia kata, jangan besarkan isu ni. Isu ni jangan besarkan. Maksudnya apa? Sampai ke tahap sesak, nampak. Lupakah kita bahawa benda ni ada perbezaan pandangan. Ya, benda ni kalau tak nak buat tak apa. Itu maksud dia tak nak tasbih tak apa lah. Ada setengah orang tu sampai saya pernah dengar orang cerita sendiri, betul tak tahu. Dia pergi ambil tasbih kat masjid, dia pergi buang. Betul tak tahu. Kalau ada orang buat macam tu, memang dia betul-betul pegang. Dia tak nak buat, dia tak bagi orang lain buat. Tasbih tu beli tu mahal juga. Kalau kumpul-kumpul semua tu, jangan pergi buang tu. Ambil, pergi kat imam, boleh tahan lah. Ya ambil, tak tahu lah dia minta mana. Dia recycle ke apa. Kan? Dan dalam masa yang sama, ada hadis yang menyebut, kita terima bahawa ada hadis yang menyebut, selain hadis tadi, memang Nabi biarkan beberapa sahabat menggunakan beberapa alat seperti batu untuk mengira. Tapi ada ulama kata ni doa semua bincang panjang. Tak apa, kita tak bergantung kepada yang tu. Kita bergantung kepada hukum. Adakah dengan hadis tadi, hadis Nabi zikir dengan tangan, menyebabkan haram zikir dengan mana-mana alat tasbih? Sebab tu bila kita kumpulkan pandangan ulama, kita heran tengok macam mana ulama, sebahagian ulama Salafi yang keras dalam banyak isu, dalam bab tasbih dia tak keras. Dia cakap benda ni pada saya afdal dengan tangan, tasbih pun tak apa. Tiba-tiba kita kat Malaysia ni lebih sudu daripada kuah, lebih Salafi daripada Salafi. Kan?
So 3 ayat tu dah. Ada 3 benda. Zuhri. Lebih Zuhri pada Zuhri. Ni ada orang kata ni ustaz cakap ni merapu tak. Saya memang merapu pun. Tapi hang pun merapu juga. Jadi kita kalau tak boleh merapu, jangan merapu terus. Kan? Maksudnya jangan main-main isu ilmiah. Kalau nak merapu gurau-gurau isu lain tak apa. Tapi isu menafikan pandangan orang lain mesti ada kekuatan hujah. Bukan macam itulah ada orang marah saya cakap banyak ni ada hadis cukup lah. Saya jumpa dalam internet sendiri perbincangan di kalangan orang Arab. Ini saya dah beritahu sama sebagian sahabat. Sebagian orang Arab bincang tentang isu bila habis waktu isyak. Dia bincang dalam tu. Benda ilmiah. Kita cukup seronok baca. Tiba-tiba tengah-tengah tu datanglah seorang. Dia kata, apa yang korang bincang ni? Dah ada hadis cukup lah. Nabi cakap Arab, tak faham Arab ke? Datang orang macam ni. Ni lah, ni sebahagian yang saya kata yang duk kritik tu. Ada orang sama nasihat saya, jangan duk kritik sangat Salafi. Yang terasa, pasal aku bukan kritik siapa-siapa, kritik sebahagian yang keras. Kalau orang terasa, mungkin hang orang dia lah. Kita maaf kan? Kita saudara. Penting kita saudara se-Islam. Ya. Walaupun Allah tak sama, tak apa. Tapi, benda tu jelas. Dia datang kata dalam tu, dia kata apa semua bincang, orang bincang elok ni cerita di kitab ni pandangan orang. Orang dia cantik lah. Dia main-main orang Arab ni, dia kata apa tak faham Arab ke? Nabi cakap Arab tak faham. La ilaha illallah. Jadi ada orang jawab, ya Nabi cakap Arab tapi ulama pun faham lebih dah hari. Ada. Itulah dia kan dah kena. Kan? Sebab apa ayat sepatut tak keluar ayat ni. Tapi dah hang dah mula dulu, terpaksa dah kita pilih sikit. Sebab hang mempilih aku pun lebih kurang juga. Kan? Jadi sama-sama pilih, sama-sama faham, sama-sama takik, sama-sama tangguh, sama-sama berubat, tak apa, tak ada masalah. Tapi ilmiah kena ilmiah. Macam sahabat Nabi ni kisah yang mungkin off topic tapi cerita lebih kurang sama. Sahabat ni cerita pasal hadis Nabi. Ada seorang di zaman dia yang pada masa tu sesat. Dia kata, kami nak Quran, tak nak hadis-hadis. Mana? Quran tu Quran dah. Tapi lepas tu dia taubat lah cerita tu dalam disebut oleh banyak ulama hadis dan di antara dikumpulkan oleh Dr. Mustafa Azami dalam kitab dia, dalam buku dia kajian hadis. Dia kata sahabat ni jawab pandai, lembut tapi keras, lembut tapi hentam. Dia kata memang kami pun nak Quran ya, saya pun nak Quran ya, tapi kami nak juga orang yang lebih faham Quran daripada kita. Maksudnya Nabi. So bila macam tu kita kena jawab pada orang ni. Kata, kita hadis. Aku pun nak hadis juga. Aku macam hang lah. Aku nak hadis. Tapi aku nak orang yang lebih faham hadis pada hang. Itu kasar sikit lah. Ya. Kalau ayat mudah sikit, kita nak orang yang lebih memahami hadis daripada kita. Itu maksud dia. Ada besi-besi dia lah. Kan? Kita nak macam tu. Kan? Kita suka tengok ulama macam ni. Sebab tu saya kata dalam Facebook itu, saya berstatus lah. Kalau kita rasa hadis senang faham, cuba baca huraian ulama hadis tentang hadis yang panjang lebar. Huraian panjang lebar, bukan nota kecil kaki, nota kaki. Ambil huraian panjang lebar. Baru kita faham, macam ni rupanya. Ini rupanya. Dan ini pernah berlaku zaman Imam Ahmad. Bila Imam Ahmad tanya Imam Syafi'i kata hukum, Imam Syafi'i cakap Muslim macam ni, dia tak begitu dalil. Imam Ahmad kata, apa dalil? Bila Imam Syafi'i cakap dalil dia, baru Imam Ahmad faham. Oh, rupanya tu dalil. Maksud dalil ni orang boleh tengok semua. Kitab hadis Sahih Bukhari ke apa, semua depan mata kita, tapi siapa yang faham? Betul Imam Ahmad pernah sebut. Ini kata-kata ni elok juga kita rekodkan. Itu kata-kata Imam Ahmad, kata, kalau aku nak bagi fatwa tapi aku tak jumpa dalil, aku mengambil qaul Syafi'i. Kalau aku nak bagi fatwa, pada masa tu aku tak ingat atau tak jumpa, aku mengambil qaul Imam Syafi'i. Ini maksudnya apa? Ini taklid. Taklid yang penuh dengan ilmu. Itu maksudnya. Jangan anggap taklid ni bukan ilmu. Nak nafikan taklid, kita pun taklid juga. Macam orang cakap lah, ulama mereka yang cakap kita dalam hadis kita taklid Bukhari, taklid Albani tak apa. Ini memang kasar cakap, tapi ini bukti dia. Kita taklid siapa? Kita tak marah dia taklid Albani, tapi kenapa kita tak bagi taklid Bukhari? Contoh gitulah maksudnya. Kita nak ambil Imam Syafi'i, pandangan dia, Imam Ahmad, Imam apa. Kenapa tak senang? Kita ambil pandangan ulama moden, senang hati je. Kenapa? Kemudian bila beza pandangan kita dah gelabah. Bila beza pandangan.
Ulama ni beza pandangan, macam mana buat? Tak ada gelabah. Benda ni telah berlaku sepanjang zaman. Okey. Dan kemudian dan ulama menyebut, ada juga orang dibahagikan, dia kata, oh dengan batu boleh, dengan biji tasbih ni tak boleh. Ini satu perbezaan yang tak ada asas pun. Dua-dua adalah alat kiraan zikir, alat bantu zikir. So maknanya saya tak buat bid'ah sebab saya tak anggap itu sebagai ibadat. Saya anggap sebagai pembantu, sebagai alat untuk bantu saya. Macam saya nak kata pergi masjid dan sebagainya, kan? Dan ini ayat yang saya nak akhiri dalam Masail Imam Ahmad wa Ishaq. Masail ni adalah soalan-soalan tentang fiqh. Kitab Masail dipanggil. Masail apa-apa lah. Kalau soalat ialah soalan tentang hadis. So masail tentang fiqh. Salah seorang murid berkata kepada Imam Ahmad, yusabbihu ar-rajulu bin nawa, maksudnya boleh tak guna tasbih, sesuatu nak dikira, batu sebagainya. Okey. Boleh tak zikir tasbih sebab? Apa Imam Ahmad jawab? Qad fa'ala dhalika Abu Hurairah wa Sa'd radhiyallahu anhuma wa ma ba'sa bidzalik. Nampak? Mana sekarang ni disebut jelas sahabat ada buat. So cara dia jawab tu best. Boleh tak? Sahabat ada buat. Mana boleh? Sahabat ada yang buat. Itu maksudnya. So kadang-kadang kita kena faham benda ni, dan kadang-kadang kita kena banyak baca sampai kita kadang akan jumpa benda yang kita tak sangka. Sebab kita dengar benda seperti mana dah selesai tapi belum. Ataupun benda tu dah selesai, belum selesai, kita anggap selesai, ataupun sebaliknya. Kita anggap belum tapi dah selesai. Macam bab hadis kan, ada orang kata hadis yang sampai sekarang mesti dikaji. Saya dhaif, masih lagi terbuka pada kajian. Betul ke macam tu? Kita declare benda tu betul? Betul. Maksudnya ada hadis yang dulu dhaif sekarang sahih gitu. Ataupun dulu sahih sekarang dhaif gitu. Soalan lah. So saya akhiri dengan soalan. So saya harap ada yang puas hati tak puas hati, saya ada janji sikit. So kita buka pada soal jawab. Kalau ada yang nak bagi pandangan pun tak apa, silakan. Ya. Yang dalam soal jawab dari Masail tadi tu, yang soalan tanya oleh Ahmad tu, Imam Ahmad kata yang sahabat ada buat itu yang Abu Hurairah tu kan? Abu Hurairah. Yang pasal renang tu. Ya. Okey. Tadi Ustaz macam pasal kalau macam ada staff yang lewat macam ni Jumaat kita lewat lah. So katakanlah Jumaat ni buat saf baru, dan dia ada apa yang untuk Jumaat tu dengan zikir dan sebagainya. So berlaku selalu juga. So imam yang kedua ni baca tengah baca ayat Quran dan sebagainya dalam solat kan, tapi imam depan dengan zikir. So kalau kita tengok kat sini, keutamaan sepertinya diberi kepada imam yang belakang walaupun dia tak lewat kan. Jadi selagi mana tak mengganggu tak apa kan, so tak mengganggu. Ataupun imam tu pergi jauh-jauh sikit lah. Yang kedua, pergi cari tempat yang jauh sikit. Sebab kita tak mesti kita boleh suruh orang depan tu diam. Memang tak boleh ya. Nak suruh macam mana kan, dia tengah zikir semua, dia imam situ. Lepas tu cerita lain lah. Tapi pada masa tu saya rasa elok dia cari tempat yang sesuai, dan kalau dia terganggu pun tak apa kan. Tapi pada imam yang berzikir tu, dia sepatutnya tahu bahawa zikir dia tu mungkin boleh mengganggu orang yang sedang solat. Itu je. Macam kuliah pun sama. Tapi kalau dia fikir kuliah, takkan kita nak berhenti kuliah sampai tak ada orang semayang dalam masjid. Berhenti senyap, tak boleh mula. Betul, orang datang kan, tak boleh buat apa. Contoh itu kata mengganggu tu. Kalau kita, ini bergantung pada kita juga. Kalau kita anggap mengganggu tu walaupun sedikit suara dia dah mengganggu, itu saya rasa bukan yang disepakati oleh semua orang. Kalau dia sekadar zikir
didengari oleh makmum lain dan kita pun tumpang dengar, tak mesti ganggu lagi. Tapi yang saya seronok tengok bagaimana kalau kita cari kita bukan sekadar jumpa pandangan, tapi kita jumpa cara memahami pandangan tersebut. Itu satu benda yang amat penting, cara memahami perbezaan pandangan tersebut. Bukan hanya pandangan kita jumpa. Sebab ramai orang dia lebih kepada nak jumpa siapa kata boleh, siapa kata tak boleh. Tapi elok saya rasa kita tengok macam mana benda tu diungkapkan, pandangan tu disebut, macam mana disebut, dan huraian yang lebih banyak. Maksudnya macam mana nak faham ayat ni. Sebab tu kadang-kadang ulama dia jumpa satu kata-kata yang jelas macam keras, dia tak kelabah. Dia kata cakap, oh ini mungkin makna begini, kerana begini diuraikan begini. Dia seronok dia tengok. Dan termasuk yang ramai orang nak gunakan tu, yang riwayat Ad-Darimi tu, yang tersahabat Ibnu Mas'ud yang marah zikir guna semua tu, itu sebenarnya amat ramai ulama yang jawab dengan cara yang pelbagai. Pertamanya kalau riwayat tu sahih. Okey. Kalau riwayat tu sahih, adakah bermaksud tasbih guna zikir guna alat tasbih ni tak boleh? Tengok balik riwayat tersebut, kisah yang panjang tersebut, ada tak ditemui dalam tu yang mengatakan tak boleh guna alat untuk berzikir? Kenapa Ibnu Mas'ud marah orang-orang yang kumpul tu? Yang kedua, pernah tak kita tahu riwayat ni juga didaifkan oleh ulama, juga bermasalah dari segi periwayatan. Kita ini masalah kita kadang-kadang susah nak cakap, tapi kena cakap. Kita kadang-kadang jumpa satu riwayat, seorang kata sahih, tutup buku. Ataupun seorang kata dhaif, titik. Tak mau dengar lah lepas tu. Kan? Saya rasa elok kalau kita guna kaedah ni untuk Sahih Bukhari Muslim. Sesuai. Kekuatan tu kuat. Maksudnya Bukhari Muslim okey dah, settle. Tak apa. Tinggal nak tengok makna je. Tapi kalau hadis tu riwayat yang macam-macam, tiba-tiba kita jumpa siapa kata sahih, jangan tutup lagi. Lek tu. Cari lagi, ada tak kata dhaif? Apa sebab? Baru betul-betul kajian. Betul bandingan. Kalau kita tak banding kan kita tak tahu yang mana yang lebih baik. Dan kadang-kadang sedih bila kita jumpa orang yang dia kata dia nak banding tapi last tak banding ke. Ini pun satu hal juga. Bila kita duk main teori je. Contoh, saya mengkaji. Okay, kajian hang tu macam mana? Hang buat perbandingan macam mana? Dia pun cakap, hadis ni saya check lah riwayat siapa. Okey, lepas tu saya check Al-Albani kata apa. Lepas tu cukup. Lepas tu dia tanya, kenapa tak berbandingan? Memang kita dah banding, Syekh Al-Albani memang hebat di kalangan ulama hadis. Nampak? Ni saya jumpa sendiri, bukan main. Baca dan dengar dan walaupun hidup tak berapa lama, baru 30 lebih, tapi sekurang-kurangnya baca orang yang lebih hidup lama daripada saya lah, orang yang tulis. Ayat tu dah cantik dah, tapi tak jadi juga. Sebab apa? Dia bandingkan Syekh Al-Albani dengan Syekh lain. Bukan dibandingkan kajian tu. Ni masalah nak cakap sampai ke detail ni. Kadang-kadang orang tu kena faham dah Ustaz. Ada orang tak faham. Kalau bukan yang hadir ni, yang tak hadir tu, yang dengar mungkin. Kadang-kadang kita cakap, hadis ni kita check dulu. Saya dah check. Ini yang betul. Ini yang tepat sekali. Kenapa? Syekh Al-Albani kata tak, kita kata tak check dah. Saya dah banding lah. Banding Syekh Al-Albani dengan orang lain. So, bukan banding hadis tu. Memanglah kalau nak banding syekh, memang ada syekh hebat, ada syekh kurang hebat, tapi dari segi hadis tu, itu maksud saya. Dan yang kedua, bandingkanlah dengan ulama dulu. Dan yang ketiga, tengok hujah masing-masing. Kalau betul nak bandingkan, seorang kata saya tak mampu banding Ustaz. Tadi cakap nak buat kajian, lepas tu bila suruh banding, manalah saya nak mampu Ustaz, tengok saya ikut je lah. Kejap cakap macam ni. Kita kata okey, sekarang ni kedudukan dekat mana? Kedudukan kita dekat mana? Kena tengok kita ni dekat mana. Ada orang yang boleh kaji, ada orang yang tak boleh kaji. Bila dia faham dia tak boleh mengkaji, dia nak ikut dengan cara yang betul. Mengetahui juga, bukan ikut satu. Dan memang betul ada orang menganggap, sebagai contoh, dia anggap syekh-syekh tertentu ni 2-3 orang ni kalau dia lebih hebat ulama. Itu cerita tak apa, itu kelebihan ulama. Tapi fatwa, pandangan, kajian boleh berbeza.
Dan kadang-kadang seorang ulama ada dua pandangan. Nampak macam mana? Ini yang kadang-kadang kita bukan nak perkena, tapi terperangkap sendiri. Duk semangat kita sebagai apa? Tengok dulu, senaraikan dulu. Okey, kita bincang sama-sama. Lepas tu bila beberapa isu kita bincang, kadang-kadang kita dah sebut kita telah memahami Quran dan hadis mengikut fahaman salafus soleh. Bila salafus soleh buat benda yang lain daripada salafi moden, situ ada masalah. Nak faham macam mana nak buat kita tak ada masalah. Kalau betul kita ikut kaedah salafus soleh, kalau betul guna kaedah, kita ikut hadis sahih. Ini termasuk juga yang saya nak kongsi sikit pasal idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Bila hadis tu sahih, dia mazhab aku tu. Kan? Imam Nawawi dan sebelum dia imam-imam lain pernah sebut bahawa nak apply kaedah tu bukan semua orang. Tiba-tiba saya datang, hadis sahih, okey, mazhab Syafi'i. So saya maksudnya kata kalau seorang hadis sahih dia mazhab aku, takkan macam tu. Nak apply satu kaedah besar ni, ulama bincang sampai ulama buat kitab cerita pasal maksud hadis tu. Maksud kata-kata tu. Kata-kata yang maksud dia apa? Ulama buat kitab. Hurai cerita maksud dia apa. Dan ada ulama tu disebut, pandangan disebut Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu', dia kata kena orang tu yang nak guna kaedah tu. Pertama dia kena sampai pada tahap mujtahid. Yang kedua dia kena tahu semua kitab Imam Syafi'i dan murid-muridnya untuk dia pastikan hadis tu ada tak disebut oleh Imam Syafi'i. Baru boleh. Ni tiba-tiba kitab Risalah kulit pun tak nak pegang. Kitab Al-Um tak pernah buka walaupun slide. Tiba-tiba aku ikut hadis ni. Itu Imam Syafi'i kata macam ni. Imam Syafi'i kata kalau hadis saya dia mazhab aku. So main-main ni. Kita ada apa? Ini cakap mengikut mulut je. Ini masalah. Huraian, cerita panjang. Sebab Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi kata apa? Kadang-kadang ada hadis sahih yang Imam Syafi'i jumpa dan dia tahu, tapi dia tak berfatwa mengikut zahir hadis tersebut. Sebab ada sebab lain. Sebenarnya kita nak declare satu hadis tu Imam Syafi'i tak jumpa. Satu, betul ke tak jumpa? Yang kedua, nak declare Imam Syafi'i tak tahu hadis tu sahih. Contoh. Ini masalah yang kedua. Kita akan bincang kalau ada rezeki kita akan buat satu topik hadis yang disahihkan atau dhaifkan oleh Imam Syafi'i. Kita boleh ambil satu topik, kita boleh cari. Lepas tu yang ketiga, fatwa Imam Syafi'i ada tak yang bercanggah dengan hadis sahih? Ada. Jadi benda ni kena dibuktikan dulu. Bukti pertama, dia tak jumpa hadis. Yang kedua, dia tak jumpa riwayat yang sahih. Dia jumpa riwayat yang dhaif. Yang ketiga, ada tak fatwa dia bercanggah, betul-betul bercanggah dengan Quran dan hadis? Tak ada masalah kalau bincang contoh, saya ambil pandangan Imam Malik Ustaz kerana saya rasa lebih tepat. Itu cerita lebih tepat. Mungkin hang kata tepat, orang lain kata tak. Mungkin hang tak faham Imam Malik cakap apa, mungkin macam-macam kemungkinan. Tapi jangan cakap saya ambil Imam Malik Ustaz dia ikut hadis, ni tak ikut hadis. Fatwa Imam ni bertentangan dengan hadis. Come on lah. Jangan tu. Sabar lu. Kan? Tak boleh relax sikit. Tiba-tiba nak bagi bom tu tak ada apa. Teori. Kan contoh, ada orang cakap, saya pernah jumpa tulisan ke apa, dia cakap dia ambil pandangan ni sebab kita ikut hadis yang sahih. Rupanya hadis tu Imam Syafi'i hurai cerita panjang, dia tak tahu. Kan? Dia yang dia tahu pada pandangan mata dia Imam Syafi'i tak ikut hadis tu. So aku nak ikut hadis tu sebab hadis tu sahih. Ini masalah. Ini saya bukan nak menimbulkan keraguan pada sesiapa, tapi biasalah orang yang dengar idea-idea macam ni bukan idea baru. Ini dihuraikan oleh ulama. Kan? Bila nak apply benda ni? Sebab tu Ibn Khuzaimah pernah kata, setakat yang dia tahu, Ibn Khuzaimah ulama hadis tu, dia kata setakat yang dia tahu, tidak ada hadis yang berkaitan hukum hakam melainkan semuanya telah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam buku dia. Itu maksud dia. Orang tanya dia, ada tak hadis pasal halal haram, pasal hukum hakam yang Imam Syafi'i terlepas tak buh dalam kitab dia? Kita tak ada. Semua ada. Ini pandangan Imam Ibn Khuzaimah. Kita datang-datang, Imam Syafi'i manusia. Siapa kata dia? Dia memang manusia.
Oh, dia tak maksud. Dia boleh dibuat silap. Kan? Jadi mungkin ada hadis. Semua mungkin. Kita kata ya, ada hadis yang hang tak jumpa dalam kitab Imam Syafi'i yang hang jumpa. Itu maksud dia. Kita jumpa satu kitab Imam Syafi'i tulis, contoh. Kita cari hadis, ada sikit, ada lagi hadis lain. Takkan kita nak buat? Ini semua orang mengaji tahu lah. Tak mengaji agama pun tahu, logik akal pun tahu. Ini satu buku yang kita jumpa daripada tulisan Imam Syafi'i. Dalam tu mungkin ada 100, 200, 1000, 2000 hadis. Mungkin. Adakah itu ilmu dia semua? Tak mungkin lah. Yang kita jumpa, yang dia gunakan mengikut situasi. Sebab tu bila kita pergi kelas ulama hadis di negara Arab ke di mana, berapa hadis disebut dalam kelas dia? Sejam, 2 jam, seminggu, 2 minggu, 10 ada bulan mengaji dengan dia. Dia sebut ada lah sikit. Tapi yang dia hafal, Imam Nawawi hafal 40 hadis je. Soalan lah, soalan. Dia jawab, oh takkan lah. Itu betul lah jawapan dia, betul lah. Takkan lah 42 Ustaz. Itulah jawapan dia. Kalau Imam Nawawi kita boleh anggap hadis besar dan kita boleh defend dia, boleh orang hentam dia, apatah lagi imam sebelum tu. Kan? Ada orang kata Imam Syafi'i ni Imam Ahmad lagi hebat Ustaz. Dia ada 30,000 hadis dalam musnad. Imam Syafi'i dalam musnad Syafi'i ada 1000 lebih, tak sampai 2000. Dia kata. Kita cakap begini lah senang. Imam Syafi'i belajar lebih kurang 15 tahun dengan Imam Malik di Madinah. Apa maksud dia belajar dengan Imam Malik ni? Kemudian dia belajar dengan Sufyan bin Uyainah, muhaddis besar di Mekah. Dan dia ada anak murid yang juga guru-guru kepada Imam Bukhari. Apa maksud benda ni? Kata, apa maksud Ustaz? Maksud dia maksud dia depa guru dan murid dia muhaddisin yang tahu hadis semua, dan dia tak tahu. Tak pelik. Dan dia sendiri sebut dalam banyak riwayat, dia kata dia bertanya kepada ahli hadis tentang hadis. Dia bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis. Bukan soal tanya sikit-sikit ni. Ini makna dia bermuzakarah, berbincang semua. Maknanya seolah-olah kita boleh andaikan dia hidup di zaman tu, dia pun lebih kurang Imam Ahmad, lebih kurang Ali bin Madini, lebih kurang Yahya Al-Qattan, lebih kurang Ibnu Mahdi. Tak habis lah, mampu tak habis. Ibnu Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi yang meninggal 1998 Hijrah. Dia ni bapa besar dalam hadis, memang imam besar dalam hadis. Kehebatan dia kena nak tahu, cari biodata dia. Dialah yang minta Imam Syafi'i tulis buku Ar-Risalah. Tolong tulis dekat aku macam mana kaedah-kaedah yang untuk memantapkan, memahami hadis. Dia bertanya Imam Syafi'i. Apa dia punya indikator dia? Yang kedua, bila buku tu siap ditulis, dihantar kepada dia oleh seorang macam postman tu, hantar kepada dia. Bila dia baca buku tu, dia kata, ia mengkagumkan aku. Muhaddis besar kagum dengan buku Imam Syafi'i. Muhaddis kecil anggap macam biasa. Itu Sahih Bukhari. Jadi tak bawa kan saya Bukhari. Imam hadis boleh tengok buku tu, dan Imam Ahmad kata kalau kau bermusafir jauh hanya untuk dapatkan buku Risalah, berbaloi, dia kata. Dan satu lagi dia kata, Ali bin Madini kata, guru pada Bukhari semua orang tahu, dia kata apa? Aku tulis setiap huruf yang keluar dari mulut Imam Syafi'i, sebab semuanya ilmu. Ini muhaddis yang cakap kepada seorang imam Syafi'i. Sebab tu bila kita kata dia tera hadis, bukan andaian, bukan dongeng. Yang dongeng dan andaian ni adalah apa? Orang yang cakap dia tak tahu hadis. Boleh? Boleh? Masa tergugat ke atau tak juga? Alhamdulillah. Saya tanya pasal itu ulang soalan dah tadi. Ya. Sebab apa punya masalah cara belajar awal kan. Ya. Rahsia belajar punya bukan mana yang kalau tak baca tak soalan. Itu punya soalan. Yang kita punya maaf satu lagi masalah. Betul. Kalau dalam Imam Tirmizi, dia kata majoriti ulama kata kena baca setiap rakaat, makmum seorang ataupun makmum. Ini boleh dikatakan hampir ke semua. Dia katanya Syekh siapa? Yang buat kajar itu. Dan ada sebahagian kata macam pandangan yang disebut oleh sebahagian mazhab Hanafi, tak mesti baca sepenuhnya. Ini yang saya ingat lah, kalau saya silap minta maaf.
tapi baca sebahagian, beberapa ayat pun boleh daripada Al-Quran. Dalilkan faqra'u ma tayassara minhu wa ma tayassara minal Quran. Dan ada ulama yang pandangan kata, kalau semayang jemaah ketika imam kuat tak baca pun tak apa. Kan? Dan ada beberapa sandaran. Tapi majoriti kata setiap rakaat. Bahkan ulama yang kata boleh pun suruh baca setiap rakaat. Imam Ahmad. Imam Ahmad antara pandangan dia kata apa? Dia kata dia pegang kalau semayang tu imam semayang baca kuat dalam rakaat tu kita tak payah baca Fatihah pun tak apa, tapi dia suruh baca juga. So itu Imam Tirmizi sebut. Walaupun dia pegang begitu tapi dia tetap mengatakan kena baca. Maksud dia ada kekuatan itulah. Semua baca dia tu Maksud sama dengan imam atau selepas imam? Selepas imam lah. Maksud dalam rakaat yang sama. Kan? Dan hadis-hadis yang digunakan memang hadis tu juga. Itu maksud dia bincangkan. Sebab tu ada orang kata, kenapa Imam Syafi'i tak tahu ke hadis ni? Dia tahu. Dan dia tafsirkan dengan cara yang dia rasa tepat. Contohnya hadis yang sebut yang nampak macam Nabi larang orang baca belakang dia tu kan. Maka ditafsirkan sebagai baca kuat yang mengganggu Nabi, bukan baca walaupun perlahan. Macam juga hadis Imam Syafi'i kata dia pilih pandangan baca Bismillahirrahmanirrahim kuat. Ada kata Bismillah baca pelan. Tapi sebenarnya dia pilih benda tu sebab dia kata apa? Yang maksud Nabi mula baca dengan Alhamdulillah lah, mula dengan surah Alhamdulillah, bukan dengan Alhamdulillah, tapi surah Al-Fatihah. Sebab tu hadis yang sama, kesimpulan dia apa? Hadis yang sama, kadang-kadang ulama beza tafsiran berdasarkan sebab-sebab lain. Itu yang menarik tu bila kita berkawan dengan orang fiqh, baca tulisan ulama fiqh, kita kena akui benda ni. Bukan benda orang kata apa? Dimonopoli oleh ulama hadis nak minta. Hadis mesti dipahami dengan cara yang sepenuhnya. Ya. Itu maksud dia. Itu ketika macam mana Ustaz? Yang maksudnya kalau dia tak dapat baca Fatihah tu kan, artinya dia kena buat tambah rakaat. Macam mana? Maksudnya dia macam keadaan dia yang kata wajib baca Fatihah. Dekat macam tu. Kalau dia berimam, masih ada lagi kan persoalan tak sah dia tadi kan, ataupun boleh diganti dengan baca Fatihah dengan rakaat yang dia buat sendiri juga. Wallahu a'lam. Tak dapat bagi. Sebab tak tahu. Dan sebab tengok jam. Saya sebenarnya tak kisah panjang-panjang selalunya. Tapi malam ni saya janji sikit. So saya minta doalah kalau ada lagi persoalan kita boleh bincang lagi insya-Allah. Tak ada masalah. Panjang-panjangkanlah pada sahabat kita yang mungkin tak setuju dengan saya, tapi pesanan kita tak setuju dengan cara yang betul. Dan apa yang kita sebut tadi, saya cuba sebut dia punya rujukan lah. Kalau ada yang saya tak sebut tu, insya-Allah boleh verify balik lah apa benda daripada kitab mana. Seperti antara kitab yang saya guna tadi adalah Huraian Ibn Rajab Al-Hambali. Dan pandangan-pandangan ulama' ni kita ambil daripada Huraian hadis tu. Huraian hadis Ibn Abbas, boleh tengok. Huraian hadis tasbih dengan tangan, boleh tengok. Kan? Huraian hadis Ibn Abbas tu best lah. Tengok mana-mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, huraian dia ada hadis-hadis pasal lepas solat zikir dengan suara yang tinggi. Itu maksudnya.